di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Besok kita akan berada pada tanggal 27 Sya'ban. Artinya kita menghitung hari sahaja lagi untuk bersama bulan Ramadan Al-Mubarak. Detik Ramadan makin hampir. Bulan Sya'ban melabuhkan tiranya dah 2-3 hari saja lagi. Akan tersingkap tabir bulan ke-9, bulan Ramadan Al-Mubarak. Inilah yang kita dambakan, yang kita niat dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami amat berharap untuk bersama Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas mereka sebelum di kalangan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya Darul Ihsan, Selangor Darul Ihsan, dan yang dihormati seluruh pimpinan pengurusan Masjid Al-Irsyad, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, termasuk imam yang bertugas pada malam ini yang telah mengimamkan solat maghrib sekejap tadi. Alhamdulillah, bacaan yang cukup baik, sempurna, dan saya menikmati baca beliau tadi. Dan seterusnya yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah yang hadir pada malam ini, yaitu kalangan muslimin. Para muslimat belum diizinkan untuk hadir dan tidak bersama kita. Mudah-mudahan para muslimat dapat mengambil manfaat pada malam ini kerana ada siaran online langsung daripada kuliah online. Jadi mudah-mudahan di luar sana para muslimat, khasnya Masjid Al-Irsyad lah, dapat mendengar, menonton pada rumah masing-masing. Dan kepada yang tidak hadir malam ini atas sebab mungkin kesihatan, atas faktor tak sihat seumpama pun dapat menonton live kuliah online kita pada malam ini. Alhamdulillah. Kepada yang hadir, alhamdulillah, tuan-tuan telah berada di tempat yang berkat, di tempat yang indah lagi tenang, di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan berada di majlis yang berkat, di majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat, sama-sama dengan kita hamparkan sayap, tanda kerahmatan Allah buat kita semua. Dan tuan-tuan berada di majlis yang penuh kerahmatan, majlis yang pastinya menjadi saksi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Bukan kecil maknanya pertemuan yang sebegini. Acap kali sebut kepada masyarakat, kepada umat, kepada masyarakat, kehadiran ke masjid tuan-tuan suatu hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempitan dicari keluasan, dalam kepayahan dicari kekuatan. Ini orang beriman. Apalagi dalam musim PKPB ini, kita tak boleh nak hadir keseluruhan ke masjid dengan angka yang terhad, jemaah yang terhad. Tiba-tiba dia ada keinginan, dia datang untuk duduk bersama dalam jemaah. Subhanallahil azim. Dalam keadaan ada musibah melanda, ada kepayahan, dia cari ruang itu. Ini bukan satu perkara kecil dalam agama. Artis tampak kita melangkah tempat ibadat dengan kesungguhan, Allah tidak sia-siakan langkah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berjanji siapa yang bersungguh mencari kebaikan, Allah tambah lagi keredaan, keselamatan, keamanan dan kebahagiaan. Dan Allah berjanji dia tetap bersama orang baik-baik. Allah berjanji bersama orang yang muhsinin. Macam tuan-tuan lah insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan, keamanan, keredaan dan kerahmatan yang berterusan. Ini rintihan kita. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pada malam ini kita dah masuk di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Besok kita akan berada pada tanggal 27 Sya'ban. Artinya kita menghitung hari sahaja lagi untuk bersama bulan Ramadan Al-Mubarak. Detik Ramadan makin hampir. Bulan Sya'ban melabuhkan tiranya dah 2-3 hari saja lagi. Akan tersingkap tabir bulan ke-9, bulan Ramadan Al-Mubarak. Inilah yang kita dambakan, yang kita niat dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami amat berharap untuk bersama Ramadan tahun ini. Walaupun dalam situasi ada sikit sebanyak kepayahan, kesulitan, tapi ya Allah, kami nak sampai di masjid kami untuk beribadat Ramadan dengan solat berjemaah Maghrib Isya, dapat bersembahyang tarawih berjemaah, dapat kami hadir ke masjid untuk bersolat jemaah subuhnya sampai ke zuhur asar. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah. Ini penting tuan-tuan. Sekurang-kurang ini satu tanda aras yang kita benar-benar cintakan Ramadan. Kita menanti dengan penuh kesungguhan. Kita menanti dengan penuh keimanan. Kita menanti dengan penuh keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini semangat. Karena kita yakin, percaya, Ramadan bukan bulan meletihkan kita. Bukan Ramadan bulan yang melemahkan kita. Ramadan bukan bulan menyaksa batin kita. Walaupun berlapar dahaga siang hari. Tidak begitu. Ramadan dalam keletihan, pahala menanti. Dalam keletihan, redha Allah menunggu. Itulah Ramadan. Dalam keletihan berpuasa, yang menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Hanya bulan Ramadan Allah anugerahkan ke semua itu. Ini keyakinan. Inilah keyakinan kita yang jadikan saya, insya-Allah tuan-tuan kita semua amat rindukan Ramadan yang akan kunjung tiba. Wallahu alam lah. Apakah semua orang boleh rasa macam tu? Apakah orang semua boleh rasa macam tu? Wallahu alam. Tetapi dalam masyarakat manusia, kalau kita kaji tentang Ramadan dengan manusia, boleh jadi 3 kelompok ada dalam masyarakat ini. Boleh jadi 3 kelompok dalam sesuatu masyarakat dengan Ramadan. Kelompok yang pertama, kelompok yang tak peduli. Kelompok yang pertama yang tak kisah.
Ramadan datang ke, Syawal ke, tapi Syawal tu dia tunggulah. Yang tak kisah, apa cerita Ramadan aku tak kisah. Kelompok yang pertama. Yang tak peduli, ada bukan tidak ada. Orang-orang yang tak kenal surau, tak kenal masjid, tak solat, tak sembahyang, tak badat, memang tak akan rasa Ramadan satu nikmat. Memang dia hidup kat macam tu. Solat tidak ada, jemaah tak pernah kenal, masjid tak mari, dia hidup secara mudah, makan, minum, cari harta. Memang dia tak kisah Ramadan. Ini golongan tertolak dalam agama. Golongan yang kedua, golongan mungkin terseksa batinnya. Dia nampak Ramadan satu bulan melaparkan dia. Bulan dia berdahaga. Tak boleh minum air di siang hari. Tak boleh jamu nasi siang hari. Dia rasa Ramadan bulan menyaksa batin. Ada tak ada? Mungkin ada. Sebab Ramadan bagi dia bulan berlapar. Dia tak kaitkan Ramadan dengan yang lain-lain lagi. Bulan rahmat, keampunan, tak kaitkan. Dia kait Ramadan bulan tak makan, tak minum. Memang meletihkanlah. Sementara pula Ramadan nanti mungkin panas cuaca siang hari. Oh, lagi terasa letih Ramadan ni, dia kata. Ini golongan yang bermusuh dengan Ramadan. Seolah bermusuh dengan Ramadan. Dia tak boleh nak terima Ramadan sebagai bulan ibadah. Sebab dia lihat kacamata bulan meletihkan dia daripada soal makan minum. Ini golongan pun tertolak. Golongan ketiga, golongan yang rindukan Ramadan. Menanti Ramadan. Doa, minta, rintih kepada Allah untuk tunggu Ramadan. Golongan macam tuan-tuan insya-Allah. Berkira-kira bila Ramadan nak datang. Berkira aku nak dalam Ramadan nak jaga tarawih. Aku nak buat ibadat malam siang, nak berzikir malam siang, baca Quran malam siang, nak bangun tahajud, nak bersahur dengan tahajud sekali. Ini golongan rindu Ramadan. Inilah golongan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang bersama Nabi lah. Sebab Nabi dalam keadaan seronok dengan Ramadan, Nabi ajak sahabat semua. Kana ya Rasul yubashiru as-sahabah. Dari riwayat sebut, Nabi khabar gembira sahabat, datang Ramadan kepada kamu. Atakum Ramadan, syahrul mubarak. Datang Ramadan, bulan penuh keberkatan. Jadi golongan ketiga ini, golongan yang semacam tuan-tuan, insya-Allah saya termasuk, sebab tuan-tuan rindukan Ramadan. Bahkan minta doa kepada Allah Azza wa Jalla daripada lama dah. Macam imam baca tadilah, Allahumma ballighna Ramadan. Daripada bulan Rejab lagi, Allahumma ballighna Ramadan. Sampai tadi imam kita baca tadi. Tuan-tuan amin belaka kan? Ya Allah, sampaikan kami untuk bersama Ramadan. Kita pun amin. Inilah golongan ketiga. Mudah-mudahan tuan-tuan berkelompok yang tersebut. Baik. Jadi kalau begitu Ramadan ini kita nikmati, kita nak Ramadan, kenapa? Malam ni saya tak bincang hukum hakam puasa. Malam ni bukan nak bincang isu syarat sah batal puasa tidak malam ni. Tak nak bincang itu. Yang itu kita boleh baca. Dan tuan pun ada makluman tentang hukum hakam puasa ni. Takkan tak ada makluman. Dah puasa 10 tahun dah ni. Ni kali ke berapa dah ni? Mungkin kali 40, kali 50, tak tahu. Ikut umur kita lah. Saya nak bincang tentang satu benda yang saya rasa menarik perhatian diri saya dan mengajak tuan-tuan kita sama berfikir panjang. Sama kita berfikir ke depan. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam kelompok yang Allah minta kesan puasa Ramadan sebulan ini, la'allakum tattaqun. Maknanya kata kunci kita Ramadan ni tuan-tuan, di mana letak kata kuncinya? Di mana letak kata kunci Ramadan sebulan ini? Kata kunci Ramadan terletak pada ayat 183 surah Al-Baqarah, iaitu la'allakum tattaqun. Ini Allah minta pada kita ni. Kesan Ramadan sebulan, kamu jadi orang yang bertakwa. Arti kata kunci Ramadan, la'allakum tattaqun. Ini kita kena pegang.
Taqwa adalah kata kunci Ramadan sebulan. Sama ada siyam ataupun qiyam. Sama ada puasa ataupun kita buat ibadat-ibadat sampingan yang lain. Kunci katanya, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata kunci ni tuan-tuan, kata kunci besar ni. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala amat tidak munasabah perintah satu perkara dalam agama tiba-tiba tak ada matlamat. Tidak munasabah. Ini bukan kerja Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Maha sempurna. Perintah suruhannya sempurna lengkap. Ada maksud tersirat. Hatta larangan. Sehingga dalam perlarangan, benda yang Allah haramkan, ada matlamat. Haram berzina, haram mengumpat, haram minum arak, ada matlamat tu. Allah haram satu benda, ada matlamat sebalik pengharaman. Allah perintah satu amalan, ada matlamat. Kena faham tu. Sebab Allah ni Maha Kaya. Dengan kekuasaan, dengan kehendaknya yang mutlak, yang qat'i. Maka Ramadan, matlamatnya, kunci ialah la'allakum tattaqun. Tok Imamkah dia, Tok Bilalkah dia, Tok Sia'kah dia, penceramahkah dia, jual burgerkah dia, CEO syarikat-kah dia, tak kira siapa. Peguam, lawyerkah dia, menterikah dia. Matlamat Ramadan kata Tuhan untuk kamu semua, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, kalau kita pegang kata kunci takwa sebagai asas Ramadan, bermakna setiap amalan Ramadan nanti, siang atau malamnya, kita lengkapkan dengan selengkap-lengkapnya. Kita buat dengan sebaik-baik perbuatan. Kita amalkan dengan sebaik-baik amalan. Walaupun dalam situasi apa sekali, letih ke, penat ke, jangan kita kisah yang itu. Sebab apa? Ya Allah, kan engkau nak jika aku bertakwa, sedia aku tunaikan perintahmu ya Allah. Tuan-tuan, kalau ibarat universiti, maka di penghujungnya adalah sijil. Sijil lah. Dia belajar 4 tahun peringkat ijazah sarjana muda, BA, penghujungnya ada sijil menanti. Dah belajar master 2 tahun, 3 tahun, penghujungnya ada sijil namanya certificate master. Dah belajar bidang pengajian dalam bidang PhD, dalam 4-5 tahun, dapat sijil nama PhD. Penghujung ada hak yang kita boleh capai. Takkanlah belajar ke universiti 4 tahun, kenapa? Saya saja lah. Tak ada kerja lain belajar, tak ada. Awak belajar matlamatnya di hujungnya, memanglah ilmu. Tetapi ada benda sebalik ilmu tadi. Penghujung ada graduation, convocation, terima watikah, namanya sijil penghujung pengajian kita, BA, MA dalam bidang kita. Ibarat macam itulah. Maka Ramadan Allah nak minta kita penghujungnya, kamu jadi orang bertakwa. Makna kesan Ramadan mengubah kita. Mengubah kehidupan beragama kita, tuan-tuan. Mengubah kehidupan berakhlak kita. Mengubah kehidupan iman dan agama kita. Inilah takwa. Sebab itulah makanya harga Ramadan amat besar kepada kita. Dan semua amalan Ramadan boleh mengubah manusia. Hati yang sakit boleh jadi sembuh dengan sebab Ramadan sebulan. Hati yang dah mati, tak ada nyawa dah hati itu, boleh bernyawa kembali sebab Ramadan sebulan. Hati yang dah sakit, bagi teruk sangat dah, kanser peringkat ke berapa tak tahu dah. Contohnya, boleh hidup kembali insya-Allah. Jiwa yang telah malap, penuh dengan dosa, noda, maksiat dalam hati, boleh sembuh balik dengan sebab Ramadan. Saya bercakap sebagai peringatan buat saya. Sebab kita ni tuan-tuan ada kelemahan.
Allah tahu kelemahan kita semua ni. Dosa bertepek-tepek. Maksiat kita buat walaupun orang tak nampak. Benda-benda yang melalaikan kita ada kita lakukan walaupun orang tak tahu. Saya bukan tuhmah tuan-tuan ya. Tapi saya bercakap atas nama diri saya sebab ada panduan hadis Nabi kata macam tu kepada kita. Nabi bercakap tentang umat baginda semua. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Semua kita berdosa belaka. Nabi yang kata semua anak Adam ada dosa silap salahnya. Siapa anak Adam tu? Saya, Tuan Imam kita, Tuan Nazir kita, Ustaz Nazrul. Kita kena akui. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Ada kesilapan, ada kesalahan, ada dosa. Nabi kata semua anak Adam berdosa. Tetapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dia buat dosa macam mana sekalipun, sebaik-baik orang yang terbaik di antara berdosa, siapa yang bertaubat segera. Siapa yang kembali pada Allah. Maknanya, dalam hubungan dengan Ramadan ini, Allah cuba nak pulangkan balik kehidupan beragama kita. Sebab itulah Ramadan datang dengan package. Ramadan datang dengan package yang lengkap untuk apa? Kembalikan semula hati kita, akhlak kita, keimanan kita, takwa kita. Jadi lebih baik pada apa kita ada. Kalau Ramadan datang package. Daripada Ramadan datangnya puasa siang hari. Package Ramadan baca Quran. Package Ramadan berzikir banyak-banyak. Package Ramadan bertaubat malam siang. Package Ramadan bangun tahajud setiap hari ketika nak bersahur. Package Ramadan kita bersedekah derma, sumbang harta walaupun tak banyak. Tolong orang, bagi makan, buka puasa. Package Ramadan kita hidupkan suasana sonok dengan manusia lain. Beri kemaafan, hurul kesan kemaafan, jangan barbalah bertengkar. Package Ramadan kita bertahajud. Package Ramadan kita berduha siang hari tiap hari. Package Ramadan kita solat tarawih setiap malam. Package Ramadan kita i'tikaf. Banyak lagi lah. Siang dan malamnya. Semua package Ramadan tuan-tuan. Apa matlamat semuanya? Banyak tu. Pahala confirm dapat. Rahmat pasti capai. Keampunan Allah pasti dapat. Taqwa akhirnya kita dapat. Sebab apa? Package Ramadan daripada kita siam siang hari, puasa dengan kita qiyam, tahajud, kita zikir, semua itu akan menjernihkan balik hati-hati kita. Akan jernihkan balik jiwa-jiwa kita yang mungkin dah penuh lumpur. Dosa noda akan jernih semula. Daripada kita siam siang hari, ditambah dengan sunat-sunat yang lain. Tuan-tuan, saya tak bercadang untuk kupas satu-satu amal tadi. Tak bercadang. I'tikaf ke, sedekah derma, tak bercadang. Saya rangkumkan saja. Sebab masa kita pun tak panjang ni. SOP jaiz, hanya setakat isyak. Kita nak tambah sikit je. Lepas isyak 5 minit, habislah. Sebab kita suasana kena ikut SOP. Tak apalah. Ceramah ni dia kadang-kadang tak perlu sampai 2 jam setengah. Yang dengar pun tak larat sampai 2 jam setengah. Percaya tak? Ke tuan boleh duduk sampai 2 jam setengah? Bohonglah, 2 jam setengah boleh duduk. Penceramah pun tak 2 jam setengah. Setengah jam pun dah ketalutut dah sebenarnya. Ya? Bukan mudah 2 jam sejam ni. Setengah jam pun dah panjang. Tak apalah. Saya tak bercadang kupas. Tapi saya bercadang nak sebut rangkuman package tadi. Subhanallahil azim. Membina balik jiwa kita dan hati budi kita. Sebab itulah Ramadan, tawaran Allah yang cukup hebat. Sebab itulah beruntunglah bila kita dapat Ramadan, beruntung besar. Sampai dalam satu hadis Nabi SAW. Ada masuk cerita sikit. Nabi sebut dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "A'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun min qabli." Ni Nabi gembira tuan-tuan. Sebab apa? Umat baginda ni, kita lah, kita bukan orang lain, kita. Umat Nabi Muhammad ini, Allah beri 5 kelebihan
yang tak ada pada mana-mana umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Nuh tak ada dapat macam ni dapat kita. Umat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tak ada macam kita. Umat Nabi Yusuf, Yaqub tak ada. Tapi umat Muhammad kita ada 5 kelebihan. Tak nak satu 5. Saya ambil 1-2 saja. Antara kelebihan kata Nabi SAW, ay yastaghfir al-malaikatu. Malaikat akan mohon ampun kepada kita kulla yaumin wa lailatin. Tiap hari, tiap malam. Kelebihan ini tuan-tuan jangan pandang lekeh. Malaikat akan minta ampun bagi pihak on behalf kita pada Allah. Malaikat mohon malam, siang, pagi, petang bagi pihak kita. Tapi syaratnya adalah syaratnya kita jaga ibadat. Betul, Ramadan kita jaga package itu. Daripada siang hari, qiyam malam hari, termasuk amal-amal yang lain. Jadi kalau kita jaga ibadat Ramadan selengkapnya, malaikat beri kita bonus dengan izin Allah Azza wa Jalla ni. Yastaghfir lahum kulla yaumin wa lailah. Malaikat akan mohon ampun bagi pihak kita malam, siang, pagi, petang. Baca saya katakan tadi, package Ramadan bersihkan hati budi kita tuan-tuan. Segala apa yang ada dalam hidup kita selama hidup ni, kesalahan ke, dosa ke, kekurangan ke, kelemahan apa saja, terangkat sebab bulan Ramadan Al-Mubarak. Terangkat. Kalau tawaran begini rupa kita tolak tuan-tuan, apa maknanya kita hidup sebagai hamba Allah Azza wa Jalla? Saya bagi contoh kampung lah. Kalau kita sekarang tengok ada di sana iklan-iklan di pagar masjid, di pagar bangunan. Ni tepi-tepi masjid mungkin ada iklan. Apa iklannya? Sales. Sempena raya. Raya bulan Syawal. Ni Rejab dah keluar sale dah. Syaban dah keluar sales dah. Apa sale raya? Raya apa? Ramadan belum lagi. Tapi cepat sale keluar. Dengan gambar apa? Gambar macam-macam gambar lah. Meja makan, gambar kapet. Harga runtuh. Tempoh 2 hari je. Harga biasa 1,000, untuk 2 hari ni tinggal RM150 saja. Sale-nya. Untuk sungguh. Berapa ramai kita bekerja. Berapa ramai kita boleh berkumpul depan kedai sebab apa? Harga ni murah sangat. Seronok kita. Itu sale barang dunia. Belum tentu ada kelebihan, belum tentu ada kemuliaannya, belum tentu ada kelebihannya. Jadi barang tu kualiti tak ada mana pun. Lepas tu jual murah sangat. Kita kejar. Kita kejar tuan-tuan. Kadang-kadang kejar tu bukan kita saja, bawa anak sekali. Siapa nak ambil saf tu? Anak depan, kita tengah. Supaya apa? Giliran sampai. Bukan orang USJ 1, USJ 65. Kawan 65 ada ke? Tak ada. Kita agak-agak lah. Tapi sil Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Sil Allah ni Ramadan punya ni. Diampunkan dosa, diangkatnya rahmat, diberikan kemuliaan, keredaan. Kita tak rasa besar mana. Tak rasa besar mana. Dan mungkin tak semua orang rebut. Suatu amat rugi besar. Sedangkan sil Allah sil yang abadi. Sil yang bukan bentuknya menipu. Sil dunia belum tentu saya taklah kata menipu. Tapi kalau pelik sangat tu, susah nak terima juga. Barang harga 2,000, tinggal 1,999. Tak payah nak percaya tuan-tuan. Tambah pula, beli 1 plus 2 barang percuma. Yang sama pula tu, kadang-kadang otak kita pun munasabah kan ni. Beli kain 4 meter, percuma 4 meter. Kadang-kadang payah nak terima juga tuan-tuan. Kualiti setara mana tu? Rugi besar peniaga kalau macam tu. Sel manusia boleh kita pertikaikan. Betul tak kainnya ada mutu yang tinggi? Betul tak harganya? Betul macam tu. Tapi sel Allah tak ada prasangka. Bila sebut sel Allah punya dengan keampunan, kerahmatan, tak ada prasangka langsung. Sebab apa?
Sebab Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah mungkir janji wahai Tuhan kepada kami. Engkau tak mungkir janji buat kami, kepada kami ya Allah. Sehingga kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, nak tunjuk sil Allah besar, sangat-sangat besar tuan-tuan. Bila kita berdosa dengan Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Biyatul Hidayah, dosa dengan Allah Azza wa Jalla, Allah boleh ampunkan dosa kita by cash. Walaupun dosa kita ni setinggi langit, banyak dosa kita setinggi langit, tetapi Allah berjanji, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Khabarkan pada hambaku, akulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani hamba-hambaku. Kata Imam Al-Ghazali, sebanyak mana pun dosa hamba Allah ini, sehingga tinggi langit macam tu sekalipun, tetap Allah sebut, akulah Tuhan kamu, anni anal ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Aku boleh terima kamu kembali. Tuan-tuan, saya baca ayat ni saya nak menangis. Sebab apa nak menangis? Kita tak boleh gambarkan bagaimana sifat pemurah Allah Azza wa Jalla yang mutlak, yang teramat sangat, yang tak ada pada batang tubuh manusia. Kita hari ini buat salah dengan orang, usah dengan kawan yang jauh, dengan keluarga, boleh jadi tak dimaafkan sampai bila-bila. Bahkan keluar perkataan, aku tak maaf sampai mati. Tak maaf sampai mati. Keluar perkataan daripada mulut orang yang kita berbalah dengannya. Jangan lupa, aku tak maaf sampai kiamat pun ada. Begitu sekali kita. Bahasa kita, sampai kiamat, mati, lebih teruk sampai 7 keturunan, aku tak maaf. Sedangkan Allah yang maha berkuasa sebut dengan jelas, akulah Tuhan yang boleh ampunkan dosa hamba-Ku. Sebanyak dosa majnun sekalipun aku seampunkan. Dalam ayat Az-Zumar ayat 23 tak silap saya, Allah sebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba aku semua hamba-Ku, tak kira siapa, bagi tahu mereka, kalaulah mereka cuai dalam urusan agama, maknanya buat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa untuk mohon ampun kepada-Ku wahai manusia. Dosa banyak mana pun jangan putus asa nak minta ampun pada aku Tuhan Maha Pengampun. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tawaran ini kata Imam Al-Ghazali, kalau kita kait Ramadan, memang itulah yang ada pada bulan Ramadan. Keampunan, kerahmatan, keselamatan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Satulah Ramadan tuan-tuan, dia akan tingkatkan takwa kita. Saya secara falsafah Ramadan, saya kata macam ni lah. Kalau dia seorang suami dan kita malam ni, saya nampak title suami belaka ni, ada yang belum kahwin. Baju merah belum kahwin lagi. Dah ada 3. 3 terus. Go on. Title suami kita ni. Kalau saya seorang suami yang keras hati, yang suka marahkan isteri, bagi penampar hari-hari contohnya, marah maki sampai 2-3 malam tak habis lagi. Kadang-kadang cakap kotor dengan isteri, kerana kasar. Sebab Ramadan, dengan pakej Ramadan, dengan qiyam, dengan tahajud, dengan zikir tasbih, dengan solat tarawih, dengan semua amalan, saya akan keluar Ramadan dalam suasana suami yang penuh dengan kemuliaan kebaikan jiwa dan hati. Saya akan tinggalkan akhlak saya yang buruk selama ini. Suami yang lembut hati dengan isteri. Contoh, kalau saya seorang ayah, kita semua ayah belaka ni, ada anak, saya dah cucu dah. 3 cucu dah. Nanti bulan 9, nombor 4. Sekian dimaklumkan. Nak cerita tua lah, tua. Dah rasa tua dah. Kita ada anak. Kita seorang ayah yang berkeras.
Maki anak, marah tak pasal-pasal, rotan sampai peringkat cederakan anak, sepak anak kadang-kadang sebab tak sabar, hilang kawalan kesabaran. Sebab Ramadan datang dengan pakej Ramadan, keluar Ramadan, seorang ayah yang berbudi bahasa yang tinggi. Kembali pulih hati dan jiwanya. Ayah yang berakhlak tinggi, hormat si anak walaupun nak marah macam mana, kesabarannya tinggi, Allah bersama dengannya. Inilah watak kita nak, tuan-tuan. Kalau kita seorang peniaga yang cari harta malam siang urusan perniagaan, yang mungkin tengah-tengah berniaga kita buat satu benda yang tak elok, menipu pelanggan contohnya, dalam masalah timbangan ke, harga tak sesuai, kita tipulah, maksud tipu. Barang elok, barang tak elok jual, harga pula melampau, macam-macam. Sebab Ramadan datang, pakej Ramadan lengkap malam siang, dengan nikmat Ramadan sebulan, dia keluar nanti peniaga yang jujur dan amanah. Rezekinya dijaga dengan penuh kerahmatan Allah, walaupun satu sen, dia kira, kerana rezeki ini Allah yang punya, aku jaga. Dia tak ada dah amalan haram dalam dia berniaga. Ini akhlak kita. Kau dia seorang isteri yang kurang taatkan suami, berkasar dengan suami, kadang-kadang suami pun takut dengan dia. Akhirnya bila tiba Ramadan, dengan sebab dia jaga Ramadan, dengan puasa, dengan tahajud, dengan zikir, tilawah, dengan macam-macam ibadat Ramadan siang, seluruh Ramadan, isteri ini isteri yang salihah. Akhlaknya terbukti baik dan benar, dengan suami berhubungan cara yang terbaik. Inilah watak-watak yang Islam nak, tuan-tuan. Mana Ramadan bukan mengekalkan keburukan. Ramadan menghapuskan keburukan, kejahatan untuk la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab takwa ini tawaran terbuka Allah Azza wa Jalla. Orang bertakwa maknanya apa? Orang bertakwa dia makin dekat dengan Allah, buat apa Tuhan suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Itu takwa. Jadi kesan Ramadan sebulan, dia akan ajar kita supaya apa? Berubah sikap watak. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Kita faham, kita tahu. Kerana kita manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Bila datang Ramadan, saat paling besar nilai harga kita nak berubah. Jadi, tawaran Allah ni jangan pandang lekeh dan pandang mudah. Sekali dalam setahun. Ya betul, kata ulama kita, peluang kita nak beribadat ini sebenarnya bukan setakat Ramadan. Nak baca Quran ke, berzikir ke, nak tahajud, bukan Ramadan saja. Boleh buat saja bulan Syawal akan datang. Boleh buat saja bulan Rejab yang lepas. Boleh buat bulan Muharram akan datang, tak ada masalah, sepatutnya macam tu. Tapi hakikatnya, kena pegang satu kaedah beragama, Ramadan satu bulan yang penuh kemuliaan keberkatan. Mana mudahnya, kalau bulan kita beribadat Ramadan, bab doa, Allah mudah terima. Buat kampunan, Allah mudah bagi ampun. Semudah itu Allah beri. Sebab Ramadan. Jadi kalau kita beranggapan, alah tak apalah Ustaz, Ramadan saya tak buat ibadat pun, Syawal buat. Itu kena faham pula. Awak bercakap tu awak ada ilmu, tak ada ilmu. Awak kata Syawal boleh buat. Syawal itu bulan lepas Ramadan. Agak lepas Syawal, lepas Ramadan hidup lagi ke? Apa jaminan hidup lagi bulan Syawal akan datang? Apa jamin awak akan hidup lagi pada bulan Zulqa'dah akan datang? Apa jaminan? Siapa kata awak boleh hidup sampai setahun, 2 tahun? Siapa kata? Ia bukan urusan kita. Urusan kita segera. So Allah sebut dalam Quran, surah Luqman ayat 34. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kamu ni manusia, kata Allah, kamu tak tahu besok bagaimana keadaan kamu. Usahakan bulan depan, Syawal lambat lagi. Besok. Kita besok 27 Syaban. Hari Sabtu. Agak-agaknya, besok hidup lagi tak kita besok? Siapa bagi beli jaminan? Saya Ustaz, confirm besok ada lagi. Jangan, yang bercakap tak tahu. Kokok malam ni, habis riwayat. Jangan amin, tuan-tuan. Jangan amin, saya tak mati lagi. Kok tuan amin. Sekian saya, kasihan dekat saya lah. Saya tak banyak yang amal lagi ni. Masa mudahnya, tak tahu kita. Mana kalau tak tahu besok lusa hidup, jangan cakap
akan datang nak beribadat. Sekaranglah masa Ramadan, peluang keemasan. Ini anugerah Allah pada umat Muhammad sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Ya Rabb, ya Allah, Engkau Tuhan yang maha penyayang pada kami, ya Allah. Kita dengar azan sekejap. Saya akan 10 minit saja. Kita akan berhenti insya-Allah. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula. La haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد. Tuan-tuan, sedikit seminit peringatan. Azan yang berkumandang syiar yang paling besar dalam beragama. Azan zuhur, asar 5 kali saya semalam. Dengar azan, sunnahnya jawab. Sebab Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Dengar azan berkumandang, jawab apa yang diucapkan oleh muazzin. Ini sunnah besar dalam beragama. Jawab apa yang muazzin sebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan selesai, Nabi ajar dalam hadis Ibnu Majah baca doa tadi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhirnya. Kata Nabi, siapa baca doa selepas azan, wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi beri syafaat di hari akhirat. Nabi berjanji beri syafaat penyelamat di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah. Itulah agama, tuan-tuan. Sesimpel itu janji Nabi kepada kita. Nabi berdusta? Tidak. Benar kata-kata Rasulullah. Benar kata Nabi dan benar janji Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi azan jangan pandang lekeh. Kalau kita sedia mendengar daripada zuhur, asar, maghrib, isyak sampai habis, sampai subuh, sebab apa? Nak dapat berkat tadilah. Dapat jawab, kemudian doa, syafaat nanti kita. Baik. Penghujung ceramah saya malam ini, berbaki 3 minit terakhir, tuan-tuan. Saya nak rumuskan sahaja. Makna Ramadan satu tawaran Allah kepada kita. Pakej Ramadan kita lengkapkanlah. Tuan-tuan boleh buat senarai pendek. Dalam hati kecil tuan-tuan, tanamkan seawal mungkin senarai pendeknya. Bahasa mudahnya, kita bermula dengan puasa siang hari, jaga betul-betul adab-adab puasa. Yang haram jangan buat, yang makruh pun jangan buat. Belajarlah untuk jaga puasa. Pakej puasa pertama, puasa sendiri. Yang kedua, kita banyakkan membaca Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat, safah demi safah, surah demi surah. Usaha sebanyak mungkin. Tak pagi belah petang, tak petang tengah hari, atau setiap waktu. Quran. Yang ketiganya, doa banyak-banyak. Rintik pada Allah air mata, tuan-tuan. Dengan air mata, malam ke siang air mata titis dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Ramadan peluang berdoa Allah tak tolak doa kita, terutama bila nak buka puasa. Nak buka puasa beberapa minit, tuan-tuan, waktu afdal kita berdoa. Minta keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan untuk anak, isteri, rezeki dimurah, hidup diberkati. Mintalah. Sesaat belum berbuka puasa. Kalau kita buka puasa di rumah, namanya hidangan dah tersedia, panggil anak abang long, abangah, cukup, segap, 2 minit terakhir, 3 minit, tu baca doa. Suami, ayah, alunkan doa, anak-anak, aminkan. Berkat, 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 berkat. Di samping doa selepas mayangnya, tahajudnya lah. Seterusnya, pakej Ramadan. Kita banyakkan zikir, tasbih, tahmid. Pakej Ramadan, sedekah derma kita sumbangkan. Fakir miskin hulurkan, orang buka puasa hulurkan. Ni ada masjid-masjid Ramadan di Selangor dan di wilayah bahkan seluruh negara tak izinkan buat moreh contohnya. Tak izinkan makan buka puasa ramai yang boleh hanya jatuh kuasa masjid. Kita nak hulur ke macam mana? Hulur berbekas ke? Yang dah berbekas ni tak penting kita hulurkan. Atau buka puasa. Kita dalam Ramadan pakejnya apa dia? Kita bangun tahajud. Belum azan subuh berkumandang, belum bersahur, ambil wuduk, hampas jadah, rukuk sujud 2 rakaat 4 rakaat. Pada Allah kita berserah, kita mohon. Tiap malam, tuan-tuan. Air mata tumpah sekali. Pakej Ramadan, kita jaga tiap malam tarawihnya. Tiap malam tarawih jaga. 8 ke 20 bukan ukuran. 8 pun ya, 20 yang tak ya tak buat tarawih. Itu yang tak ya. Kita buat tarawih kerana Allah Azza wa Jalla. Nak lebih 40 silakan.
Package Ramadan kita mohon maaf dengan orang. Orang kita pernah maki, pernah hamun, pernah marah, minta hulur kemaafan dan minta kemaafan. Keluarga kita berpisah kasih, adik-adik kita berbalah, hulur salah kemaafan, minta kemaafan. Cantumkan apa yang telah terputus. Beri kemaafan dan minta kemaafan. Package Ramadan dengan kita perbanyakkan apa lagi tuan-tuan? Kita banyakkan muhasabah diri. Tengok diri kita, zaman muda, zaman pertengah, zaman sekarang apa bezanya kita? Amal takat mana? Dosa takat mana? Muhasabah diri. Package Ramadan juga tuan-tuan dan puan-puan ialah dengan kita i'tikaf di hujung Ramadan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini antara package-packagenya, lengkapkan. Seolah-olahnya kita jaga betul-betul, insya-Allah di penghujung Ramadan, jiwa yang sakit jadi sihat walafiat. Hati yang dah hitam pekat bercahaya semula. Akhlak yang dah tak benda elok kembali elok. Sebab ketika itu Allah beri la'allakum tattaqun. Kita akan kekal dalam takwa. Bukan takat Ramadan. Kesannya insya-Allah kita jadi orang baru. Bukan wajah baru, orang tu orang lama. Tapi sikap, watak, ilmu, iman agama baru sampai ke tahap Syawal, perangai Ramadan masih berkekalan. Masuk bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, akhlak Ramadan masih kekal. Sampai bulan Zulhijjah nanti, akhlak Ramadan kekal. Sampai bila? Sampai mati kita. Kesan Ramadan kekal sampai bertemu Allah Azza wa Jalla. Itulah taqwa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki kekuatan, afiat sehatnya, kekuatan tenaga ada, umur pun Allah panjangkan untuk temui Ramadan tahun ini. Walaupun mungkin dalam situasi agak berbeza lah. Berjaraklah kita macam ni. Datang ke masjid pun SOP ikut. Ambil suhu, pakai face mask, kena hand sanitizer tangan, tak boleh jemaah ramai. Kita terima hakikat. Tapi usaha kita untuk sebelum Ramadan tetap usahakan dengan semaksimalnya. Terpaksa sembahyang di rumah contoh. Di rumah tak ada masalah. Bersama keluarga, pimpin keluarga kita. Contoh, sebab kita masjid mungkin tak boleh masuk dah. Soal di rumah, pimpin keluarga kita. Doa panjang-panjang. Minta berkat. Minta Allah jauhkan penyakit sampai bila-bila. Jadi banyak benda kita kena buat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. InsyaAllah Allah tak pernah mengecewakan kita. Melainkan kita mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Itu kita takut. Kita mengecewakan Allah. Allah beri macam-macam rahmat, kita tak terima. Allah beri keampunan, kita tolak. Allah beri pahala Ramadan, kita tak rasa. Kita mengecewakan Allah, bukan Allah mengecewakan kita. Kita takutnya. Kalau kita mengecewakan Allah, pasti kita tak selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita gembirakan Allah, pasti Allah gembirakan kita dunia akhirat insya-Allah. Wallahu alam, terus sekadar yang boleh sampai ke malam untuk saya sebenarnya. Kerana dia bercakap banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesilapan. Saya bermohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ampunkan dosa-dosa saya. Allah berikan saya rezeki keimanan, rezeki ilmu, amal soleh, dan saya tuan-tuan kita bergabung tenaga. Semua kita gabung tenaga bersama-sama, kita pimpin tangan masing-masing. Demi kerana Allah yang kita kasihi, Nabi yang kita cintai, agama yang kita anuti ini, Islam yang kita pegang, iman kita hayati, sampai kiamat kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbawna sighara, bagaimana didik kami menjak kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, jadilah kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Terimalah kami ya Allah, Tuhan kami yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan dalam syurga ya Allah kami semua bersama orang-orang salah di kalangan kami.
Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkan urusan hidup kami. Wa la tu'assir, jangan engkau menyusahkan, memayahkan urusan hidup beragama kami. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa bil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.